Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tajuk kita ialah 6.6 larutan piawai. OPKK kita hari ini ada dua. Yang pertama, kamu mesti tahu apa itu larutan piawai. Okay, maksud larutan piawai yang tertinggal dekat situ. Okay, yang kedua, kamu mesti tahu huraikan macam mana nak sediakan larutan piawai ni. Yang mana dia ada dua cara. Yang pertama, daripada bahan pepejar dan satu lagi ialah melalui pencairan larutan aqueous. Untuk hari ini, kita akan pergi dulu pada penyediaan larutan piawai dari segi bahan pepejar. Okay, so apa itu larutan piawai? Kita mesti start dengan definisi lah. Okay, definisi bagi larutan piawai. Larutan yang kepekatannya diketahui tepat. Maksudnya tak boleh was-was. Contoh katakan saya ada satu bika. Okay, bika ni saya label sebagai A. Katakan A ada label, dia tulis 2.5. Bika B tak ada label langsung. Bika C dia tulis 0.5 M. M besar. Okey, saya nak tanya kamu, antara ketiga-tiga bika ini, yang mana adalah larutan piawai? Kamu rasa yang mana? Tengok bika A. Dia hanya tulis 2.5. Okey, adakah kepekatan dia? Kita tahu. Larutan ni kita tahu tak kepekatan dia? Dia hanya tulis 2.5. So kita tak pasti 2.5 ni apa dia? Dia punya kepekatan ke ataupun just saja dia nak label 2.5. Okey, kita was-was. Bila kita was-was bermaksud kepekatan itu tidak tepat. Jadi larutan A bukan larutan piawai. Bika B pula tak ada label langsung. Kita tak tahu dia punya kepekatan. Of course dia bukanlah larutan piawai. Untuk bika C tertulis dekat situ 0.5 M. Yang mana M ini kita tahu adalah unit bagi kemolaran. Kemolaran tu kita dah belajar dah minggu lepas adalah nama lain bagi kepekatan, cuma unit dia berdasarkan kepada bilangan mol. Maka ini adalah larutan piawai. Boleh nak kata larutan piawai ni kepekatan tu kamu mesti tahu. Kalau kamu macam tak confirm macam lebih kurang 25 kot, tak boleh. Larutan tu tak boleh dijadikan sebagai larutan piawai. Boleh So harapnya clear sampai situ. Okay, daripada definisi tadi, kita tahu untuk jadi larutan piawai, satu benda sahaja yang kita kena tahu. Apa dia? Kepekatan. Okay, minggu lepas juga, kita dah belajar dua formula bagi kepekatan. Satunya adalah gram dm negatif 3. Satu lagi ialah mol dm negatif 3 yang kita panggil dia sebagai kemolaran. Okey, sampai situ. dm negatif 3 adalah unit bagi isi padu. Gram adalah unit bagi apa? Unit bagi apa kelas? G6. Okey, ini saya tuliskan isi padu. Okey, mol merujuk kepada bilangan mol. Okey, daripada formula kepekatan, kita dapat tahu isi padu, kita ada G6 dan kita ada bilangan mol.
macam mana kita nak kira mol? Ingat lagi tak? Kita nak kira bilangan mol, ada banyak formula. Kan? Formula tu kita wakilkan dengan segitiga ni. Okay. Yang terbaru MV per 1000. Okay. So segitiga lagi apa? Ini bilangan mol kita. Kemudian kita ada isi padu, betul tak? Isi padu kat sini adalah 24 dm negatif 3 mol tu, okey? Okay, kemudian segitiga N, okay, kat sini adalah jisim molar, kat atas adalah gram, jisim dia. Okay, ada lagi tak? Segitiga yang mula-mula kita belajar, iaitu kat sini ialah bilangan zarah. Kat sini apa bawah ni? Apa ingat? Na. Na tu apa? Yes, nombor Avogadro. Antara empat formula ni, yang mana yang kita boleh pakai dalam nak menentukan larutan piawai ni? Okay, kita check formula yang paling kanan dulu. Okay, berkaitan dengan bilangan zarah. Boleh tak kita guna untuk larutan piawai ni? Bilangan zarah, kita boleh tak kira bilangan zarah? Kita nampak tak bilangan zarah dalam larutan? Boleh nampak ke? Tak kan? So bila tak, maksudnya formula ni tak boleh pakai. Okay, pergi pula pada yang ni, isi padu. Okay, yang isi padu pun tak boleh pakai juga. Kenapa saya kata tak boleh pakai? Sebab formula ini hanya untuk bahan ataupun zarah dalam bentuk gas. Okay, isi padu kat sini adalah isi padu gas. So kita tak boleh guna untuk larutan piawai kita. Larutan piawai kita dalam bentuk cecair. Okay, untuk formula yang paling kiri pula, kalau kamu perhatikan, dia ada isi padu, okay, V ni isi padu, kemudian dia ada kepekatan, okay, dan ada bilangan mol. Kalau kita nak kira bilangan mol berdasarkan kepada formula yang ini, kita mesti ada kepekatan dan juga isi padu yang kita nak. Okay, berbalik pada yang tadi, okay, perlukan isi padu, perlukan kepekatan balik. Okay, dan satu lagi formula yang terakhir. Formula yang terakhir. Okay, yang ni, gram, okay, yang melibatkan jisim. So nak kira bilangan mol, kita perlukan jisim. Boleh tak kita ukur jisim? Boleh kan? Okay, jadi dalam larutan piawai ni, dalam penyediaan larutan piawai, kita akan menggunakan formula yang ni dan juga formula yang ni. Okay, so ada dua formula lah yang terlibat dalam larutan piawai ni. Boleh Sebenarnya ada dua maklumat yang kita perlu tahu. Okay, yang pertamanya ialah isi padu pelarut. Maksudnya larutan kita tu lah. Okay, dan yang kedua, kita perlu tahu jisim zat pelarut. Okay, sebab tu kita nak pakai formula yang ni. Sebab kita nak guna jisim. Isi padu memang kita akan guna juga sebab kita nak cari kepekatan, kita kena ada isi padu. Boleh Dalam formula kepekatan ada jisim, ada isi padu. So that's why dua-dua benda ni kita perlu ada. Kemudian benda yang lain kita ada ialah bilangan mol. Bilangan mol ada banyak formula. Jadi yang mana yang sesuai? So saya dah bagi tahu kamu ada dua sahaja formula yang sesuai kat sini. Okay, sekarang kita nak pergi kepada penyediaan larutan piawai. Sebenarnya macam saya kata awal-awal tadi,
penyediaan larutan piawai, dia ada dua cara. Ia sebenarnya bergantung kepada keadaan zat pelarut kita. Yang pertama, zat pelarut kita berada dalam keadaan pebejal. Yang kedua, dalam keadaan cecair ataupun larutan aqueous lah. Jadi kita nak sediakan larutan piawai ni, ada dua cara. Dua cara tu nak pilih yang mana, kita tengok kita punya zat pelarut tadi. Kalau zat pelarut kita dalam bentuk serbuk, kita akan gunakan teknik yang pertama lah, iaitu zat pelarut kita berada dalam keadaan pebejal. Okay. Yang kedua, kalau kita ada larutan aqueous tersebut, contoh saya nak guna kuprum sulfat, tiba-tiba saya tengok, ada dalam makmal kuprum sulfat. Cuma perbezaan dia ialah mungkin saya nak buat eksperimen tu, saya nak guna kuprum sulfat 0.5 mol. Tapi yang saya ada dalam makmal ialah kuprum sulfat 1.0 molar. Jadi kepekatan dia sahaja yang berbeza. Jadi saya boleh sediakan larutan piawai saya. So macam mana yang tu? Saya kata hari Jumaat nanti. So hari ni kita hanya fokus kepada cara yang pertama sahaja, yang mana zat pelarut kita berada dalam keadaan pebejal. Untuk bagi clear, saya bagi satu contoh. Kita perlu sediakan 250 cm padu larutan piawai natrium carbonate. Formula dia. Formula dia Na2CO3 2 dengan 3 tu kecil kat bawah. 1.0 mol Dm negatif 3. Tadi kan formula, kita ada dua formula yang kita boleh pakai kan. Daripada formula yang MV per 1000 tu. Kita akan cari bilangan mol kita. Mungkin kamu tertanya-tanya kan, kenapa Cikgu Alina nak kira mol? Sebenarnya, tadi kan saya bagi tahu kat kamu, dalam larutan piawai, kita ada dua benda yang kita kena tahu. Yang pertama, kita kena tahu isi padu pelarut kita. Betul tak? Isi padu kita dah ada. Ni, isi padu. 250 cm padu. Yang kedua, kita kena tahu GC zat pelarut. Betul tak? Sekarang ni, kita tahu tak GC zat pelarut kita? Zat pelarut kita siapa sekarang? Natrium carbonate. Natrium carbonate kita ni sekarang ni maksud dia dalam keadaan serbuk. Boleh ke? Yang kita nak sediakan larutan aqueous natrium carbonate ni. Perkataan dia 1.0 mol desimeter padu. Isi padu dia banyak mana? 250 cm padu. Tapi tadi saya kata kita kena tahu GC. Kenapa kita tahu GC? Sebab kita nak timbang pepejal kita tadi tu. Kita nak timbang zat pelarut kita. Kita nak timbang natrium carbonate kita. Banyak mana kita nak pakai. So nak guna terus formula yang ada GC tu, tak boleh. So kita kena cari dulu bilangan mol. Katakanlah kenapa saya tak guna formula yang kedua ni terus? Kenapa saya tak guna formula GC terus? Sebab saya tak tahu mol. Betul tak kelas? Kalau saya nak cari GC, saya kena tahu mol. Ni, saya kena tahu mol. Saya kena tahu GC molar. GC molar, yes, kita boleh kira. Tapi bilangan mol kita tak kira. Kita tak tahu. So, that's why saya gunakan formula yang atas ni untuk cari dulu bilangan mol. Sekarang kita cari dulu bilangan mol N kita. Bilangan mol natrium bicarbonate tak? Natrium carbonate tu. Berapa banyak mol? So formula dia adalah MV per 1000. So saya masukkan M dia adalah 1.0. Saya darabkan dengan V. Ikut formula ni
250 cm padu. Saya perlu bahagi 1000 tak? Cik Azim kata tak perlu bagi 1000. Okay, Hamzah pun kata tak perlu bagi 1000, tak perlu. Okay, semua setuju tak perlu Kenapa kamu kata tak perlu? Ingat pesanan saya, kita bahagi 1000 sebab kita nak tukar cm kuasa 3 kepada dm kuasa 3. Alright? Okay, sekarang ni volume kita, ni. Isi padu kita ni dalam unit cm kuasa 3. Kita tak boleh guna dalam unit cm kuasa 3. Kita kena tukar dia kepada dm kuasa 3. Yang ni, jangan confuse yang ni. Jangan tengok dm negatif 3 yang ni. Yang ni adalah unit m besar ni. Kemolaran dia, kepekatan dia. Jadi dalam kes sekarang ni, kita kena bahagi 1000. Kena Kenapa? Sebab yang ni. cm kuasa 3 kita nak tukar pada dm kuasa 3. Okay, so kamu kira tekan kalkulator dapat 0.25 mol. Macam tadi ingat kita nak cari gram. Okay, kita nak cari gram tau. Sekarang ni daripada mol tadi kita nak cari gram. So berdasarkan formula ataupun segitiga yang kat bawah ni, kita nak cari gram kita. Okay, tutup gram. So formula dia adalah bilangan mol darab dengan jc molar. Bilangan mol kita yang tadi. 0.25 mol ni. So ambil balik 0.25 mol. Kamu darabkan dengan GC molar. GC molar ikut formula ni, Na2CO3 ni. 2 kena darab dengan Na Na dia punya ni, GC molar dia adalah 23. Kamu tambah dengan C 12. Kemudian kita ada 3 oksigen. Oksigen kita ialah 16. Kamu tekan kalkulator. Unit dia jangan lupa. Gram per mol. Kamu tekan kalkulator. Kamu akan dapat 26.5 gram. Okey tak? So sekarang ni kita dah tahulah. Oh, rupanya nak sediakan larutan piawai kita ni. Kita kena timbang dulu serbuk natrium karbonat ni sebanyak 26.5 gram. Jadi kita masuk makmal. Kita pun buatlah. Kita bolehlah sediakan. Okey. Kamu tengok pada kat sini. Step yang pertama, atas belah kiri. Gambar yang pertama ni, tengok pada gambar rajah yang pertama ni. Ini ialah penimbang Yang ni adalah penimbang kedap udara. Dia elektrik lah. So kita timbang tadi, kita kira tadi, kita perlukan 26.5 gram natrium karbonat. So kita timbang. Kalau dekat makmal kita sekolah, kita tak ada yang kedap udara ni. Dia ada pintu ni, kamu akan masukkan ni. Maksudnya dia tak nak macam udara tu mempengaruhi bacaan. Dekat U guna yang ni. Kita timbang 26.5 gram natrium karbonat tadi. Lepas tu apa yang kita buat? Kita masukkan ke dalam satu bikar. Bikar kecil je tau. 100 ml silap saya. Masukkan. Kemudian kita nak pastikan semua serbuk natrium karbonat kita tadi dah dimasukkan ke dalam bikar ni. Jadi kita akan ambil air suling. Bekas putih ni air suling. Kita akan bilas bekas yang kita guna untuk timbang natrium karbonat tadi. Kita bilas, so air dia kita letakkan dalam bikar tu. Kemudian kalau kamu perhatikan dekat sebelah dia tu ada silinder penyukat. Silinder penyukat ni diisi dengan air suling juga. Cuma yang ni kita sukat siap-siap lebih kurang dalam 20 ke 30 ml. Kenapa kita ukur siap-siap? Sebab
kita nak pastikan tadi, ingat yang soalan asal tadi, kita nak sediakan ni 250 ml. Jadi kita mesti tambah air suling sampai 250 ni. Tapi kita tak boleh tambah sekaligus 250 ml tu dalam bikar tadi. Sebab kita nak guna dia untuk bilas beberapa radas yang kita telah guna. Okay, contoh macam yang tadi, kita bilas bekas yang kita timbang natrium karbonat tadi tu. Okay, kita bilas. Okay, kemudian air suling dalam silinder penyukat tu, kita tuang masuk dalam natrium karbonat tu. Tujuan dia adalah untuk jadikan dia sebagai larutan. So, natrium karbonat, dia akan larut dalam air tu. Boleh Dia akan larut macam gula lah. Okay? Dia larut dalam air. So, bila dia dah larut dalam air, nak larut tu kita kena kacau dia. So, kita kacau guna rod kaca. So, tengok gambar yang ni. Dia guna rod kaca. Kemudian, rod kaca tadi, bila semua dah larut, rod kaca tadi perlu dibilas. Kenapa? Sebab kita tak nak ada larutan kita yang melekat dekat rod kaca tu. Sebab tujuan kita sekarang ni, larutan yang piawai ni mesti tepat dia punya jisim, mesti tepat dia punya isi padu. Dua maklumat yang kita perlukan tadi tu mesti diketahui dengan tepat, diukur dengan tepat, disukat dengan tepat. Boleh? Okay, sekarang kita bilas. So, air bilasan tu kita masukkan dalam bikar tadi. Okay, bila dah bilas, okay, kita transferkan dia masuk dalam satu kelalang volumetrik. Kelalang volumetrik tu bentuk dia macam ni. Boleh nampak ke cursor saya warna putih ni? Boleh nampak? Okay, bentuk dia macam ni macam yang gambar yang belah kanan ni. Okay, tak apa, nanti kalau tak, nanti kamu tengok je dalam buku kamu macam mana dia punya bentuk dia tu. Okay, tuangkan larutan tadi tu masuk dalam kelalang volumetrik. Lepas tu, ni kelalang volumetrik kita akan tuang air suling selebihnya tu sampai dia hampir kepada 250 ml. Okay, bila dah nak hampir dah sangat-sangat tu, kita berhenti tuang. Kita ambil pula penitis. Kita titiskan air suling juga ke dalam bekas ni. Kenapa kita tak guna bikar tadi, tuang air tadi? Sebab kita takut dia terlajak lebih. Sebab kelalang volumetrik ni, dia ada satu sengatan tau. Okay, kalau kamu pasang gambar rajah saya ni, okay, kamu pasang tak dekat air kat situ, dia ada garisan. Okay, tanda ni kita panggil dia tanda sengatan. Dia mesti tepat-tepat. Bacaan mesti pada aras mata. Okay, so kamu titis guna penitis tadi, air suling sampai dia tepat-tepat pada meniskus ni. Okay, so dapatlah 250 ml. Okay, kemudian tutup kelalang volumetrik tadi dan kamu goncangkan dia. Kamu terbalikkan dia lah, tutup kemas-kemas. Lepas tu kamu terbalikkan dia. Goncangkan dia. So larutan piawai dengan isi padu 200 cm padu dan juga berkepekatan 1.0 mol desimeter padu dah siap disediakan. Okay, sampai situ ada soalan tak? Dia sebenarnya akan ambil serbuk natrium karbonat tu, dia campur dengan air suling je. Betul tak? Dia jadilah larutan natrium karbonat. Cuma yang menjadi dia nampak rumit tu, yang saya tunjuk gambar tadi tu, nampak banyak tu, sebab dia tunjuk step demi step. Step dia tu renyah sikit. Sebab setiap bahan yang kita guna, kita kena bilas balik dengan air suling. Dan air suling kita tu, kita anggap bahawa ada beberapa cebisan ataupun beberapa zarah natrium karbonat tu mungkin melekat pada bahan yang kita guna tadi. Contohnya macam rod kaca tadi. That's why kita bilas. Untuk bahagian penyediaan dengan menggunakan zat pelarut dalam keadaan pepejal ni, kamu mesti tahu kiralah. Okay, so tadi saya dah bagi tahu formula mana yang kita nak pakai. So kita akan guna dua formula. So segitiga yang ni.
Satu yang mv per 1000, satu lagi yang gram per decimolar. So sampai sini saja kelas hari ini. Terima kasih semua.